30 Oktober mungkin menjadi titik perubahan dalam saga 1MDB, satu skandal yang telah menggoncang Malaysia dan dunia. Adakah kes prima facie dapat dibuktikan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak? Kita bakal tahu tidak lama lagi. Jika prima facie berjaya dibuktikan, apakah langkah seterusnya untuk Najib? Dan bagaimana salah satu skandal pengubahan wang terbesar di dunia ini bermula? Setelah 5 tahun perbicaraan, apakah detik-detik penting yang tidak boleh kita lupakan? Dan satu soalan juga yang boleh dilontarkan, mampukah UMNO melalui strategi politik untuk membawa pulang bosku Najib, mungkin dengan mendapatkan DNAA seperti Syahid? Mari kita teliti butiran selanjutnya. Pertama sekali, satu perkara perlu diperjelaskan, kes prima facie bukanlah satu sabitan yang merupakan penilaian daripada hakim yang bermaksud ada cukup bukti untuk mewujudkan pertuduhan. Tetapi ia bukanlah keputusan akhir mengenai sesuatu kesalahan. Jika pihak pendakwaan tidak dapat membuktikan kes prima facie terhadap Najib, perbicaraan mungkin terhenti dan ini akan menyukarkan usaha untuk membuktikan kesalahannya. Namun, jika hakim memutuskan terdapat kes prima facie, Najib perlu tampil untuk mempertahankan diri di mahkamah. Jika pembelaannya berjaya, dia mungkin dibebaskan. Jika tidak, dia berdepan dengan kemungkinan sabitan, mungkin hukuman penjara, denda atau kedua-duanya. Walaupun begitu, Najib masih ada pilihan. Dia boleh berbuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi dan berharap untuk membatalkan keputusan itu. Tetapi bagaimana kes ini sampai ke tahap ini? Bagaimana skandal 1MDB ini bermula dan apakah pertikaian utama antara pendakwaan dan pembelaan? Sebelum kita menyelami butiran tersebut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Jika anda ingin menyokong Kini TV dalam menghasilkan lebih banyak kandungan berkualiti, imbas kod QR di skrin anda untuk memberikan sumbangan. Baiklah, mari kita lihat detik-detik penting dalam perbicaraan 1MDB. Mari kita kembali ke tahun 2009 ketika One Malaysia Development Berhad, lebih dikenali sebagai 1MDB, ditubuhkan sejurus selepas Najib dilantik sebagai Perdana Menteri. Ketika itu Najib juga memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan dan mempengerusikan lembaga penasihat 1MDB sehingga tahun 2016. Kemudian pada tahun 2015, Wall Street Journal dan Sarawak Report mendedahkan satu berita mengejutkan, $700 juta bersamaan 2.6 bilion ringgit dari 1MDB telah masuk ke dalam akaun peribadi Najib. Dan apa kata Najib? Dia mendakwa bahawa itu merupakan sumbangan politik dari keluarga Diraja Arab Saudi dan menegaskan bahawa wang tersebut akhirnya dipulangkan. Namun, itu bukanlah keseluruhan cerita. Bukti yang kemudiannya muncul menunjukkan bahawa 42 juta ringgit dari anak syarikat 1MDB, SRC International, telah mengalir ke dalam akaun Najib. Ini akhirnya membawa kepada sabitan dan hukuman penjara Najib pada tahun 2022, menjadikan dirinya bekas Perdana Menteri Malaysia yang pertama dipenjarakan. Sekarang mari kita bicarakan tentang 1MDB itu sendiri. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mendedahkan bahawa Malaysia berada di bawah pemerintahan kleptokratik. Mereka mendapati bahawa sejumlah $4.5 bilion telah disalurkan keluar daripada 1MDB ke dalam akaun luar pesisir dan syarikat cengkerang atau shell companies dengan sebahagian besar berkaitan dengan ahli perniagaan dalam buruan Jolo. Apa yang dilakukan oleh Jolo dengan semua wang itu? Dia berbelanja secara boros, membeli kapal layar, jet pribadi, hartanah mewah dan karya seni bernilai tinggi. Dan ingat lagi tentang filem The Wolf of Wall Street. Jolo juga terlibat dalam pembiayaan filem tersebut bersama anak tiri Najib, Riza Abdul Aziz. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kini menumpukan perhatian kepada satu soalan penting. Adakah Najib terlibat secara langsung dalam skandal pengubahan wang 1MDB? Khususnya, adakah dia menyalahgunakan berbilion ringgit?
Setelah kejatuhannya dalam pilihan raya 2018, Najib berdepan dengan 25 pertuduhan daripada menyalahgunakan kuasa untuk menerima 2.27 bilion ringgit sehingga menerima dan memindahkan dana haram. Perbicaraan bermula pada Ogos 2019 dengan pendakwa utama Mendiang Gopal Sri Ram menegaskan bahawa Najib dan Jolo ibarat dua sisi duit shilling. Pihak pendakwa mendakwa Najib dan Jolo bekerjasama untuk menipu berbilion ringgit sambil berusaha menutupi jejak mereka, malah kedua mereka turut bercuti bersama keluarga. Sepanjang perbicaraan, pihak pendakwa memanggil 50 saksi. Salah satu saksi utama adalah bekas penasihat undang-undang 1MDB, Jasmine Lu. Setelah 5 tahun hidup dalam buangan, Lu membuat pendedahan mengejutkan. Dia menerima 100 juta ringgit daripada Jolo dan 9 juta dolar dalam akaun Swissnya. Menariknya, Lu memberi keterangan bahawa Najib selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan mempunyai kawalan penuh ke atas 1MDB. Tiada apa yang boleh berlaku tanpa persetujuannya. Namun, pasukan pembelaan tidak sependapat. Mereka berpandangan bahawa Najib tidak mempunyai pengetahuan tentang urus niaga haram di 1MDB dengan menyatakan bahawa keseluruhan operasi dirancang oleh Jolo dan pihak pengurusan 1MDB. Dalam hujah penutup mereka, pasukan Najib menggambarkan bukti pendakwaan sebagai kata orang atau hearsay dengan mendakwa pihak pendakwaan bergantung kepada keterangan individu yang sudah meninggal dunia atau yang melarikan diri. Kini soalan besarnya adalah, mampukah bukti pendakwaan bertahan atau adakah pasukan pembelaan Najib akan berjaya menjatuhkan dirinya daripada skandal ini? Keputusan ini terletak di tangan Hakim Colin Lawrence Sequeira dengan keputusan dijadualkan pada 30 Oktober. Reputasi Najib Razak kini musnah, tetapi adakah anda ingat bagaimana dia mencipta nama dalam arena politik Malaysia? Pada usia 23 tahun, Najib mengambil alih kerusi Parlimen Pekan yang ditinggalkan oleh bapanya Allahyarham Tun Abdul Razak selepas kematiannya pada tahun 1976, menjadikan sebagai ahli parlimen termuda. Pada usia 25 tahun, dia dilantik sebagai Timbalan Menteri, kemudian menjadi Menteri Besar Pahang yang termuda pada usia 29 tahun. Dan pada usia 33 tahun, dia menjadi Menteri Kabinet. Beralih ke tahun 2009 setelah tsunami politik pada 2008 dan peletakan jawatan Abdullah Ahmad Badawi, Najib dengan sokongan Mahathir diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada usia 58 tahun. Namun, selepas 9 tahun berkuasa, pilihan raya umum 2018 membawa kepada kejatuhannya selepas skandal 1MDB meletus. Dalam kes SRC, Najib disabitkan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, didenda 210 juta ringgit dan digelar sebagai aib negara oleh Mahkamah Rayuan. Menariknya, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang di-Pertuan Agong sebelum ini telah mengurangkan hukuman penjara Najib. Dia dibenarkan menjalani hukuman hanya selama 6 tahun dan denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Seolah-olah itu tidak mencukupi, kabar angin muncul mengenai Najib yang mungkin menjalani hukuman di bawah tahanan rumah. Esko Negeri Selangor dari DAP Teng Chang Kim bahkan secara sinis berkata Najib mungkin akan menghabiskan harinya berkaraoke dalam keselesaan pendingin hawa bersama isterinya Rosmah. Namun pada Julai lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa lampiran yang didakwa mengenai pengampunan diraja adalah kata-kata tanpa bukti dan tidak ada sebarang dokumen yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Namun kisah ini semakin rumit. Belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan petunjuk bahawa rang undang-undang baharu mungkin dirangka untuk membenarkan beberapa banduan menjalani hukuman di rumah. Ini menimbulkan kebimbangan dengan ahli Parlimen PKR Hassan Karim mempersoalkan sama ada undang-undang ini dirangka untuk manfaat individu tertentu seperti Najib supaya dapat keluar dari penjara lebih awal, dan dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid dibebaskan dengan dilepas tanpa dibebaskan atau DNEA walaupun berdepan 47 pertuduhan. Satu persoalan timbul, mungkinkah Najib mengikuti jejak langkah yang sama?
Walaupun sabitan terhadap Najib telah merosakkan imej UMNO, menyebabkan parti itu hanya memenangi 26 kerusi pada pilihan raya umum 2022, UMNO masih berusaha untuk membebaskan pemimpin mereka yang pernah disanjungi. Perjuangan kita untuk membela Datuk Seri Najib Razak tidak akan pernah terhenti. Jika ada yang masih bertanyakan komitmen pendirian kita, parti tetap teguh untuk membela nasib Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Kita tidak akan berhenti selagi nasib bosku tidak dapat pembelaan, dan kita lakukan cara bil hikmah wa bil hasanah, insya-Allah. Malu apa? Malu apa? Malu apa? Pemuda! 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 Takbir! 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 Tetapi kita harus berdepan kenyataan. Sama ada UMNO berjaya mengembalikan Najib atau tidak, seseorang tetap perlu membersihkan kerosakan besar yang ditinggalkan oleh 1MDB. Kerajaan Malaysia masih berusaha untuk mendapatkan semula berbilion ringgit dana yang disalahgunakan dari negara-negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dan Switzerland. Dan siapa yang menanggung bebannya? Rakyat Malaysia kebanyakan pembayar cukai dan pelabur. Skandal 1MDB bukan sahaja mendedahkan sisi gelap kuasa yang tidak terkawal, tetapi juga menunjukkan kepincangan dalam sistem kewangan global dan harga yang terpaksa dibayar akibat jenayah rasuah. Bagi Najib, 1MDB bukanlah satu-satunya masalah besar yang menghantuinya. Dia masih menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan SRC serta kes pecah amanah jenayah bernilai 6.6 bilion ringgit yang melibatkan International Petroleum Investment Company IPIC. Jadi apa langkah seterusnya untuk Najib? Adakah wajar pemimpin yang korup dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan depan proses keadilan atau masih ada ruang untuk penebusan? Kongsi pendapat anda dengan kami dan jangan lupa imbas kod QR di skrin anda untuk menyokong usaha Kini TV dalam membawa lebih banyak kandungan berkualiti. Saya Nur Syihah Mama Amin. Terima kasih kerana menonton dan nantikan laporan khas kami yang seterusnya.